tak kisah ya. Ya. Aku tu masuk je. Isi nama. Tu buat syarat je, penuhkan kuota nak jalan. Satu pakat. Dah masuk nampak gitu dah. Banyak orang dah. Semoga berjaya dengan kain pejabat dengan tajuk Smart Cover. Melati guntung tumbuh merata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kami dari kumpulan Serama PRJ Tanah Merah akan mengupas satu persatu tajuk KIK kami, iaitu mengatasi masalah berdasing dalam skerap dalam kategori KIK Hybrid Penambahbaikan. Hadirin hadirat sekalian, bagaimana idea projek ini tercetus? Di sini jalan ceritanya. Marilah sama-sama kita saksikan babak pertama sebelum pelaksanaan projek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buan apa kat nunggu belakang ni?
ni. Yang ni ke aku pemoga pan juga aku kompleks-kompleks potuannya. Oh, ada boleh bisa apa saat kalau dah itu mau. Apalah masalah ini kita akan bawa pada pihak Risda untuk atasi. Oh, jawapan itu terima kasih Risda sebab Risda dengan Pembuka ini berpisah tiada. Hadirin hadirat sekalian, begitulah tadi situasi sebelum pelaksanaan projek kami di mana pelbagai masalah yang dihadapi oleh pekebun kecil. Sehubungan itu, kumpulan kami telah menggunakan kaedah brainstorming bagi mengenal pasti permasalahan ini. Yang kedua, kami telah menyenarai pendekkan masalah dengan kaedah analisa data metrik di mana masalah berdasar dalam skrap mencatat jumlah yang paling tinggi. Yang seterusnya, markah-markah ini dipilih melalui kriteria keupayaan dan kritikal untuk diselesaikan dengan menggunakan nisbah skala 1 hingga 10. Melalui graf metrik, kami menggunakan kaedah SMART bagi menjelaskan masalah yang dipilih. Daripada kaedah SMART, kami dapati masalah berdasar dalam skrap mencatat keputusan yang paling berkait. Idea ini dikukuhkan lagi dengan kaedah 5W campur 1H bagi menjelaskan lebih lanjut mengenai tajuk projek kami. Maka dengan itu, kumpulan kami begitu teliti menghasilkan satu produk yang diberi nama Smart Board Cover SBC bagi mengatasi masalah berdasar dalam skrap. Surat permohonan pelaksanaan projek telah dibuat dan telah mendapat kelulusan dari Pejabat Risda Jajahan Tanah Merah. Marilah sama-sama kita saksikan babak kedua bagaimana kumpulan kami membuat tindakan penyelesaian. Assalamualaikum. Terima kasih ucapkan kepada tuan-tuan dan dapat hadir bicara kita pada pagi ini. Tujuan saya panggil untuk kita menjaga masalah yang dihadapi oleh pekebun kecil di bidang lapangan. Kuasa Cik ni ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membawa permasalahan daripada pekebun kecil bawahan yang menyatakan dahlah harga kita rendah, terdapat juga potongan yang dikenakan oleh price tempatan. Mungkin setelah dia kotor kot, dia kena potong. Apa kata kita cipta satu inovasi bagi mengatasi masalah pekebun kecil? Oh, boleh tu. Ya, bagus jangan beritahu oleh tuan-tuan tadi tu. Saya ambil keputusan untuk kita wujudkan satu kumpulan bagi melaksanakan uji cuba. Syarat sah dan terima kasih. Begitulah tadi babak perbincangan di dalam bilik mesyuarat di mana tindakan penyelesaian telah dibuat dengan menggunakan kaedah peta minda dan carta alih seperti di layar. Seterusnya, marilah sama-sama kita saksikan demo uji cuba projek dijalankan. Uji cuba 1 menggunakan dawai besi. Assalamualaikum. Okey kau. Okey gini. Gam oleh kakak bini boleh. Masalah yang ada di kedai kopi hari itu kita bawa satu alat sebagai penapis untuk mengurangkan benda asing. Ada pupuk kita lah. Dan kita akan latih dalam masa boleh untuk dapat hasil. Dan agak dapat gunalah kepada semua pokok dan pokok silat. Terima kasih Pak. Maka keputusan kami dapati tidak praktikal kerana dawai tajam dan akan mendatangkan kecederaan pada pekebun kecil. Seterusnya, uji cuba kedua menggunakan jaring plastik berwarna hijau, satu kabel tie. Assalamualaikum. Sekali lagi saya datang. Lagi mana ayah dulu tu? Dulu kawan tadi lagi. Tak apa, kita pindah yang baru. Setelah guna dalam masa sebulan, kita kena balik lagi. Maka keputusan kami perolehi juga tidak praktikal kerana jaring hijau menarik perhatian monyet dan mengganggu kedudukan jaring dan mangkuk. Seterusnya, uji cuba ketiga menggunakan jaring plastik berwarna hitam, dua kabel tie. Assalamualaikum. Sekali lagi kita datang ke mana? Kata dulu. Orang tak boleh main. Mau ikut ke main ni. Monyet suka. Tapi kita tukar warna lain lah. Benda yang sama kita tukar warna lah. Pada dalam masa sebulan kita akan datang untuk dapatkan hasil. Terima kasih. Kemudian semua pokok sedar. Maka keputusan kami perolehi adalah praktikal kerana tiada lagi gangguan dari monyet dan dapat mengelak berdasar dengan jayanya.
itulah tadi situasi yang berlaku di mana satu keputusan penting telah dicapai. Kumpulan kami memilih uji cuba ketiga menggunakan jaring plastik berwarna hitam 2 kabel tar. Marilah sama-sama kita saksikan video testimoni di layar. Assalamualaikum Pak. Salam. Mari kau. Mari ha. Bagaimana letak guna smart kabel? Kat guna mak ni maknanya betul suara buku kita ni cuci bersih. Oh, tak ada hapus deh. Tak ada. Pada apa buku ni tak masuk. Waktu lagi mana dari segi harga orang beli lagi mana? Kalau sikit harga lagu ni dia tak kuat dah. Peraya ni tidak bersih. Bagaimana harap PB tu? Setiap penggunaan ni. Apa ni balik ni amat serius lah sebabnya kualiti ni bagus. Dan saya bagi tahu kepada pengguna lain untuk menggunakan smart program ni. Kumpulan kami telah memohon perakuan dengan Pejabat Risda Jajahan Tanah Merah dan mendapat kelulusan bagi penyeragaman projek Smart Bowl Cover SPC di seluruh stesen di bawah Jajahan Tanah Merah dan juga diikuti dengan kelulusan penyeragaman dari Pengarah Risda Negeri Kelantan untuk guna pakai produk KIK kami di seluruh negeri Kelantan. Hadirin hadirat sekalian, menurut jadual di layar, kumpulan kami telah membuat pengiraan kos bahan mentah di mana kami dapati jumlah keseluruhan hanya sebanyak RM140 diperlukan untuk 500 pokok per hektar. Seterusnya kami juga telah membuat kos penggunaan SPC di kebun pemantauan di bawah Jajahan Tanah Merah yang berkeluasan 681.6813 hektar di mana sebanyak 340,500 unit SPC digunakan. Dari segi produktiviti pula, kumpulan kami telah membuat perbezaan pendapatan berdasarkan 100 kg jualan scrap di mana pekebun kecil akan memperoleh peningkatan pendapatan sebanyak RM74.30 sebulan dengan penggunaan SPC. Ini terbukti dengan contoh resip jualan 2 orang pekebun kecil yang mempunyai keluasan kebun yang sama dan buat jualan pada tarikh yang sama. Maka dengan itu perbezaan pendapatan bulanan pekebun kecil di kebun pemantauan PRJ Tanah Merah adalah sebanyak RM52,993.90 sahaja bersamaan dengan 10% peningkatan. Hadirin hadirat sekalian, dari segi prestasi semula dibuktikan dengan penelitian secara fizikal dan semakan yang dibuat apabila pekebun kecil menjual skrap kepada pelesing. Keadaan skrap yang dihantar amat bersih dan tidak bercampur dengan benda asing. Pihak Lembaga Getah Malaysia LGM telah memperakui skrap yang dikeluarkan oleh pekebun kecil di kawasan Tanah Merah adalah berkualiti. CJ penganugerahan telah diberikan kepada yang terlibat. Manakala dari segi kualiti, dengan kriteria di atas dijadikan rujukan, air sekali kualiti skrap yang dihasilkan oleh pekebun kecil akan mencapai 100% tanpa pencampuran benda asing. Melalui 4 projek pula, yang pertama dari segi sumber bahan mentah, kita dapat menghasilkan skrap yang berkualiti sekaligus meningkatkan permintaan pasaran industri getah dan skrap yang merupakan sumber bahan mentah utama dalam penghasilan tayar kenderaan. Kedua, dari segi pertumbuhan ekonomi, impak yang kami dapati adalah dapat meningkatkan pendapatan pekebun kecil serta dapat banyak manfaat. Malahan industri kecil di luar bandar akan sama-sama merasai faedah ini. Dan impak yang ketiga dari segi jaminan kualiti, di mana jaminan hasil yang berkualiti dapat dikekalkan secara berterusan. Pelesing tidak lagi ragu-ragu untuk membeli skrap yang dijual oleh pekebun kecil, sekaligus menarik minat lebih ramai pelesing untuk mendapatkan skrap yang berkualiti. Kesimpulannya, projek Smart Bowl Cover ini sememangnya satu inovasi penambahbaikan yang bijak dalam mengatasi benda asing dalam skrap dan dapat memberi manfaat kepada pekebun kecil. Dan apa yang lebih penting ingin saya tegaskan di sini, bahawa projek ini mampu diperluaskan ke mana-mana agensi, kerajaan ataupun swasta. Dengan kata lain, kualiti terjamin, harga meningkat, pendapatan bertambah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak pada kecek latte. Okey, tanya kumpulan atas terciptanya Smart Bowl Cover SBC. Saya ni orang kampung juga, tapi kampung saya Benang. So saya memang tak pengalaman sangatlah tentang pokok getah. Soalan saya, dia boleh masuk terus dalam lubang ni? Dari segi untuk pengaliran
apa ni, live tag tu dia boleh terus masuk sebab dia ada pancuran di sini terus masuk ke dalam. Dia tak ada probability dia akan ke tepi, ke tengah, ke tempat lain. Dari segi tu sebab apa ni, dia jaga kemasan lama dia akan apa ni ke tepi, tapi benda tu boleh bersihkan lah. Sebab tu itu uji cuba, sebab yang sebenarnya yang dari berwarna hitam kita pakai dua kebetan tu. Dari segi pergerakan tu dia kurang lah, mana dia tetap di situ lah. Okey, terus pada kita punya KIK. Okey, dari segi pemilihan projek, very good, kumpulan ni buat dengan cantik. Pemilihan masalah dengan brainstorming, kemudian kita ada matrix data, dan kita ada rajah sebenarnya, rajah data matrix, bila ada graf tu rajah nama dia. Okey, kemudian dianalisis menggunakan 5W1H dan watt ni di atas. Okey, so pilih masalah cantik lah. Kemudian bila kita masuk penyataan sasaran tu lah kan, ada sedikit yang perlu dibetulkan. Ayat tu dah ada sebenarnya, compare to kumpulan tadi yang lain semua tak ada ayat. Cuma ada perkataan, ini dah ada ayat. Cuma kita kena tambahkan sikit lah kan, dapat meningkatkan harga jualan scrap. So kita nak meningkatkan berapa? 50%? Itu sasaran kita kan. Katakan 50% ataupun 70% dia kan. So kena ada sedikit angka kat situ. Okey, kemudian bila kita dah ada masalah, ada sasaran, tindakan penyelesaian, nak pilih dari mana idea datangnya ni. Tadi ada masalah kan, sekarang dari mana datangnya idea bowl ni, SPC ni. Okey, kumpulan dah buat catat alih tu dah cantik. Cuma kumpulan buat catat alih tu, okey, di catat alih tu perbincangan kumpulan untuk menyelesaikan masalah. Di sini saya rasa kumpulan dah buat brainstorming ni. Nyatakanlah brainstormingnya, nyatakan berapa idea yang ada selain pada SPC ni. Mesti ada benda-benda lain yang kita dah plan kan, yang kita dah bincang. So nyatakan kat situ brainstorming ada berapa. Sama macam tadi memilih masalah, sekarang memilih penyelesaian. Kita ulang balik benda tu. Okay, so dari segi satu yang lampiran 6 ni, saya lawatan dari lembaga getah, sebab sijil ni tak jelas dalam lampiran 6. So lawatan dari lembaga getah Malaysia, LGM, dan penyerahan sedia perhargaan. Sedia perhargaan diberi kepada pekebun kecil, pengusaha depo yang pekebun kecil jual getah, pusat pengumpulan tu. Okey, so itu saya so all the best. Ini yang beda Iron Man ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, tanya atas inovasi ni. Okey, untuk mengelakkan benda asing berduduk masuk dalam cawan getah. Okey, kalau kampung saya panggil ojol. Scrap kan? Puk. Jom, tak tahu. Tak apa yang getah buku tu. Okey. Puk. Kita panggil ojol. Ojol dia punya. Okey. Jadi tentang penciptaan untuk mengelakkan benda asing seperti kulit, biji getah, daun getah, apa lagi? Kayu, kan? Okey. Dalam kat sini ada menyatakan berkenaan dengan jualan 100 kilo. Okey. Di manakah perbezaan harga dalam ini? Pasal kat sini saya tak nampak. Saya kata harga tetap lagi RM2.30 per kilo tanpa SPC, dengan SPC RM2.30. Kata tadi kita nak bagi dia ada peningkatan. Dia peningkatan sini beza, dia kata ni 100 kilo, tapi yang
tanpa SBC tu 90. Kalau no, dah beza dia 10 kilo. Tak apa, tunjuk gambar resit tadi boleh ke? Sama ke? Biasalah di yang bentuk resit tempatan dekat daripada kecil. Biasanya dia di sebalik dia membeli itu dia ada potongan dari segi kebersihan bertimpul lah. Kebersihan kering dia ada apa 3 hari, 5 hari, 7 hari. Tapi yang potongan 10 atau 10 satu lah, senang 10 kilo atau nak 1 kilo tu, itu hanya difahami oleh presiden lah. Jadi benda-benda yang macam ni kita tak nak berlaku di tingkat pengguna apabila mereka menghasilkan skrap yang berkualiti. Jadi kita perjuangan tu di tingkat presiden, mereka tidak akan buat potongan lagi. Kebanyakan sekarang ni segi potongan tu memang ada, cuma pembeli penjual berbual kecil ni tidak mengetahui. Tapi hasil yang dijual tu dipotong. Itu saya faham. Tapi kat sini ni nyata dia tanpa SPC dengan SPC masih ada harga yang sama. Jadi kat mana yang kata kita nak menarik minat supaya saya sebagai pesuruh pakai SPC? Kalau harga dah sama tak apa, tak payah. Kalau kita tengok kat tanpa SPC tu, ya, 90 kilo kan, SPC 100 kilo. Mana kita jual 100 kilo, kalau kita menggunakan SPC dengan harga yang sama, kita akan dapat 100 kilo. Kalau tanpa menggunakan SPC, pihak raih akan potong 10% kerana ojolnya tu potong banyak air, dia punya apa bahan-bahan apa benda asing tu banyak. Okey, jadi dekat sini tempat anda sini sepatutnya tulis kat sini tanpa SPC pun 100 kilo. Jadi ada pelanggan yang kedua yang tolak 10 kilo. Betul ke? Sepatutnya gitu. Pasal 90 kilo memanglah kalau bagi memanglah yang dapat 100 kilo yang lebih. Jadi penerangan tu semua. Jadi kalau letak dulu 100 kilo kedua-duanya. Tapi tanpa SPC dia akan tolak 10 kilo atas sebab pertama benda asing. Yang kedua tahap kekeringan. Yang ketiga ada satu lagi apa saya tak ingat. Dan patutnya tengok sinilah barulah kami tahu ini 90 kilo dengan 1 kilo memang 100 kilo punya duit. Jadi betul kan? Kalau tak pasal apa nanti harga RM2.30 sama je. Jadi tak nampak lah. Okey, betul kan Okey, yang ni kita tengok betul je. Jadi memanglah banyak yang 100 kilo tu kan. Okey, dari segi penciptaan. Okey. Setahu saya sudu getah dengan nak pergi kepada cawan getah ni jarak dia paling rendah sekali adalah 3 cm dan paling tinggi adalah dalam 30 cm. Okey, jarak tinggi dia. Adakah betul titisan getah tersebut akan terus masuk ke lubang dia ataupun dia pergi ke tempat lain? Dan jika dia pergi ke tempat lain, adakah getah yang pergi sini jatuh ke bawah atau keluar? Sila jawab. Masa kita pasang tu kan, kita dah punya pantul dia tu nampak memang tempat lah tak yang macam yang kita semasa kita pasang kalau tak ambil tak nak saja tak boleh masa benar dia susu getah mengaji memang akan cepat masuk. Jika tak masuk pun kan lubang-lubang kecilnya ada yang akan masuk anak saja kan. Kompor masuk? Kompor. Bukan dibeku kat atas? Tak beku. Tak beku. Mungkin beku. Tapi kami masih lama lah. Okey. Ada jawapan lah ke kan? Tapi kalau saya sebagai penduri getah ataupun saya anak penduri getah, saya selagi tak ada pembuktian menunjukkan bahawa getah tu masuk betul masuk ke lubang dan jika dia di luar sini
dia masuk juga bawah dan dia akan berapa tempoh lama pembekuan tersebut dia tidak ada. Kemudian apabila nak keluarkan ojol ni, dia akan senang untuk keluarkan dan penapis ni berikut sama bersih. Jadi kena nyatakan bagaimana proses pengambilan ojol dalam bigla. Jadi masuk kan, tapi tak nyatakan pun. Jadi kalau kita nak jual produk pun, saya kata senang kan, pasal tu bila nak buka, kemudian saya kalau no letak, lepas tu tahu saya tempat dia cawan ni dalam gelung apa panggil tu? Dia gelung tempat kan, dia lama dia tu, lawa dia tu, masuk. Saya takkan nak buat tengok sini, letak je. Tu tanya, jadi kalau dia boleh nitih di atas sini, adakah dia akan turun? Dan jika ada melibatkan pembekuan ni berapa lama, jadi kena nyatakan dalam buku projek. Projek bagus, tapi kena nyatakan lebih kecil lagi. Okey, sekian terima kasih. Terima kasih ucapkan